Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita telah masuk kepada kitab yang ketiga, iaitulah pada menyatakan segala perangai yang terpuji. Yang pertama, perangai yang terpuji yang kita kena segera lakukan, iaitulah bertaubat kepada Allah. Setiap kali buat kesalahan, taubat terus, jangan ditangguh-tangguh. Kemudian kita kena diikuti dengan akhlak perangai takut, khauf, iaitulah takut akan Allah Ta'ala. Sambungan kita pada kali ini bab yang ketiga pada menyatakan zahid. Zahid ataupun zuhud. Biasalah orang kita ni kalau sebut-sebut sikit dia panggil zuhud, orang zuhud. Apa dia makna zahid ataupun zuhud dalam takrifnya yang sebenar? Ketahui olehmu bahawasanya zahid itu benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Allahu Akbar. Kita tengah sayang ke dunia. Pagi, petang, siang, malam duk dakak ke dia. Tiba-tiba nak hilangkan rasa cinta kita kepada dunia. Kita tak boleh tinggal dunia. Kalau tinggal dunia, mati. Tidak, orang mati dipanggil orang itulah meninggal dunia. Tinggal dunia tak boleh. Mungkin kita duduk dalam dunia. Lagi lama kita hidup, lagi baik kalau kita beramal, beribadat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau duduk lama atas dunia, lagi banyak maksiat, baik mati. Itu cerita dia. Jadi maksudnya orang yang benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Dan berkata setengah ulama, iaitu meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Itu takrif yang kedua. Berkata yang lain pula, hak lain pula kata apa? Menyimpankan atas qadar yang sangat berhajat daripada barang yang diyakinkan akan halnya. Maknanya kita ambil sekadar hajat, hak lain itu suruh Tuhan. Dan berkata yang lain pula, empat dah ni takrif dah ni, meninggalkan menuntut yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Empat takrif dia ada. Dia naknya sini kesimpulannya takrif zuhud itu meninggalkan pergantungan hati kita kepada dunia. Kalau dunia mari, ahlan wa sahlan, ambil lah. Tapi kalau dia tak ada, jangan pergi cari. Sahabat mereka tak sempat nak belajar, tak sempat nak ibadat, tak sempat nak tak sempat ni. Orang tanya kenapa? Kerana nak mengejar dunia. Itu yang salahnya. Dan bahawasanya zahid itu satu kelakuan hati yang dipuji. Tengok ni. Tanda betul-betul di bawah perkataan satu kelakuan hati. Letak garis di situ ataupun liku bulat di situ. Zahid itu satu kelakuan hati yang dipuji, yang menyebabkan ia akan kasih Allah Ta'ala. Allah kasih sebab apa? Sebab kita ada perasaan tidak tergantung dengan dunia. Dan sekalian manusia kasih kepada dia, akan orang yang bersifat dengan zuhud ini dikasihi oleh manusia. Kenapa kita suruh tanda kelakuan hati? Kerana ada kalanya kita nampak pada zahir orang ni zuhud, dengan baju serebehnya, dengan kereta buruk, kereta pun tak ada, basikal buruknya, piyuh pun peti sawah habis, contohlah. Kita duk ramak ke dia ni zuhud, tapi dalam hati dia cukup tamak dengan dunia. Itu tak ada. Walaupun nampak zahirnya tidak dunia sangat, tapi hati itu bergantung sangat dengan dunia, maka itu bukan zuhud. Itu zahirnya nampak macam zuhud, tapi tidak. Dia nak hati kita ni. Mari dunia ambil, dia tak mari biar. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Tengok nombor satu di bawah, dia kata rawahu Tirmizi wa hassanahu wal hakim wa sahhahahu. Jadi artinya zahid olehmu pada dunia. Mana jangan bergantung kita dengan dunia, kita bergantung dengan Allah. Nascaya kasih akan dikau oleh Allah. Nak suruh Tuhan kasih kepada kita, zahidlah dalam dunia.
dan zahid olehmu pada barang yang di tangan manusia daripada dunia, nescaya kasih akan dikau oleh manusia. Tutup kurungan situ, tamatlah terjemahan hadis setakat itu. Ini menunjukkan bahawa manusia ini kalau kita suka minta dengan dia, dia benci dengan kita. Alah, dia tu bahim minta. Suka minta-minta, kejap-kejap mari duduk tengok depan tangga kita. Orang tak boleh. Tapi kalau kita minta dengan Allah, kita tak minta dengan Allah, Allah marah. Itu berbeza manusia dengan Allah Al-Khaliq. Tak minta dengan Tuhan, dia marah. Kita minta dengan manusia, dia marah dah orang. Orang kalau minta dengan dia banyak, marah. Allah Ta'ala kita tak minta, dia marah. Tadi kita dengar cerita Nabi Yusuf AS. Dua kesilapan yang berlaku dalam kehidupan Nabi Yusuf. Sekali ayah dia pergi kata ke adik-beradik dia, aku bimbang takut dia kena makan serigala. Makan sungguh. Yusuf pula suruh kawan dia sebut nama dia dekat raja, terlupa selalu. Tengok. Itu cerita dalam tafsir surah Yusuf. Adalah zahid itu terjadi ia kerana ilmu. Orang nak mari zahid ni, di mana kepunca dia mari dengan ilmu. Kerana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Artinya, dan berkata oleh mereka yang diberikan akan ilmu. Cerita Qarun ni, ayat ni cerita Qarun. Sewaktu Qarun bangga-bangga dengan ilmu dia, orang-orang ahli ilmu bangga dengan harta dia, para ahli ilmu yang ada di zaman itu menasihat kepada Qarun. Qarun, celaka kamu ni. Bermula pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi mereka yang beriman, dan yang beramal ia akan amal yang saleh. Amal saleh, tutup sekat tu. Terjemah ayat British itu, daripada barang yang diberikan akan Qarun dalam dunia ini. Itu huraian dia. Tengok nombor 22 suratul Qasas ayat 80. Telah menerangkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini bahawasanya zahid itu setengah daripada faedah bagi ilmu. Zahid itu mari daripada ilmu pada asasnya. Dan ketahui olehmu bahawasanya zahid itu beberapa pangkat. Zahid itu ada beberapa peringkat, bukan satu taraf. Peringkat yang pertama, bahawa zahid dia pada ketika hatinya cenderung kepada dunia. Ni kita ni, kau tak kena kepada kita. Kita hari ni cenderung tak cenderung kepada dunia? Sangat cenderung. Lambat sikit lah dapat duit, gelisah. Tetapi bersungguh-sungguh ia pada melawan akan hatinya. Orang ni hati dia terikat dengan dunia, tapi dia lawan. Nak tak mahu juga dia pada dunia. Apa jadi? Ini peringkat ini bukan peringkat zahid, tetapi permulaan bagi zahid. Tak apa dah. Hak ni Syekh kata bukan zahid lagi ni. Hati duk terikat dengan dunia, tapi kita cuba lawan nak jadi orang zahid. Itu dia panggil peringkat permulaan, bidayatul mubtadi. Permulaan orang nak berjalan, nak jadi zahid. Peringkat yang kedua, bahawa liar hatinya daripada dunia, dan tiada cenderung ia kepadanya, kerana mengetahui ia akan bahawasanya tiada biasa menghimpun akan dunia dan akhirat. Maka murah hati dengan meninggalkan dunia itu, kerana mengetahui ia akan bahawasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Seperti murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah dengan RM1. Mahal lah ni, RM100, RM1,000. Sekalipun kasih ia akan wang yang RM1 itu. Ibarat dia begini. Kita beli permata yang mahal. RM1 zaman dia berkali mahal ni. RM1 zaman kita ni kalau RM1. Nasi ukur pun tak cukup lagi ni. Kita ramai orang ni beli permata yang mahal, kristal, beli apa-apa alat yang comel-comel ni sampai berpuluh ribu, beratus ribu. Tak sayang. Sedangkan dia sayang ke duit dia tu. Tapi dia sanggup beli sebab apa? Sebab dia tahu nilai permata itu ada nilainya. Jadi orang yang hatinya benci kepada dunia,
nak kepada akhirat ni, iaitulah hati orang yang mengenali akhirat itu mempunyai kelebihan yang tinggi, kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas tak jelas kepada kita? Itu pandangan dia. Dan itu zahid yang lebih rendah. Setara tu hak rendah dah tu. Tak apa, dalam tu naik tarah dah. Daripada tadi hati terikat lagi ke dunia. Itu baru permulaan, baru nak lawan. Yang kedua ni dah mula benci pada dunia. Dan peringkat yang ketiga, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia. Hak ni kuat sikit. Dan tiada liar daripadanya, bahkan adanya dan tiadanya bersamaan keduanya pada sisinya. Orang ni sama ya, dunia mari tak mari beres belaka. Ini peringkat yang ketiga. Dan adalah harta benda pada sisinya seperti air. Dan perbendaharaan khazanah Allah Ta'ala itu seperti laut. Maka tiada berpaling hatinya kepadanya kerana gemar. Gemar tu maknanya terlalu nak dia, semangat sungguh. Atau kerana liar, kerana tak mau, benci. Dan bermula ini zahid yang lebih sempurna dan yang lebih tinggi daripada keduanya, daripada yang kedua. Zahid yang ketiga. Kerana yang benci akan sesuatu berbimbang ia dengan dia. Orang yang benci kepada benda ni, dia akan berbimbang, dia akan tak mahu kepada dia. Semacam dengan yang kasih akan dia. Orang yang kasih kepada benda pun sama juga. Dia akan terikat hati dia, sayang kepada benda. Allahu Akbar. 3 kali bangun tengah malam, bunyi sikit dah, serah bunyi suara sikit dekat bawah, bangun. Pasal apa? Duk itar. Takut-takut orang masuk dalam rumah dia nak ambil barang-barang dia. Zahir dia. Kerana ini, tatkala mencela akan dia oleh beberapa lelaki pada sisi Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ni seorang tokoh muslimah yang sangat masyhur. Masyhurlah seorang ahli ibadat yang hebat dalam dunia Islam ni. Kalau sebut nama Rabi'ah ni kak, orang dengar, orang tahulah cerita dia, orang jujur, orang baik. Beberapa orang lelaki-lelaki duduk mencela dunia dekat dengan Rabi'ah Al-Adawiyah. Ni cerita ni. Berkata ia bagi mereka itu. Jawab Syekhah Rabi'ah. Ia kata, wahai semua para lelaki ni. Kena ke dia ke ni? Mari duduk buat sini, duduk cakap sini, cerita dunia ni. Jika tiada cemarnya hati kamu, nescaya tiada mencela kamu akan dia. Intaha. Allahu Akbar. Orang yang duk cerita dunia ni, orang yang hati itu kotor lagi. Kalau hatinya bersih, dia tak payah cela dah. Dia tahu dah benda ni benda buruk, bicara buat apa lagi. Seperti, ibarat kata seperti, kita ni tahu tak tahu apa ni najis yang dibuat oleh manusia tu cemar. Tahu belakang. Budak kecil pun tahu. Jadi ada lagi orang nak bicara, cemar benda ni sebab dia keluar daripada perut manusia. Tak ada orang bicara dah. Sebab apa tak bicara? Sebab kita sudah tahu dia tu kotor, dia tu cemar. Tapi kalau kita nak bicara benda kotor ni, benda-benda yang kita tidak pasti lagi kekotoran dia, kenajisan dia, ataupun najis kau najis sikit-sikit, baru boleh. Ya, sedap ibarat dia ni. Maknanya kalau mu tahu sungguh, kalau betul-betul kamu tahu dunia tu tak betul dan hatimu tidak kotor, tidak cemar, mu tak akan bicara, tak payah bicara benda ni, tak payah dia cela dunia. Orang tahu belakang dia tu kotor, dia tu keji. Kata Rabi'ah, dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha 100,000 dirham. Bawa 100,000 dirham. Maka tiada liar ia daripadanya. Mana tak ada liar ni, tidak kata tak mau ambil. Aisyah tak kata, tak mau. Ini dunia semua ni. Tak. Ini orang sedih. Tetapi dia ambil, tetapi membahagi-bahagi ia akan dia semuanya pada hari itu. Tiada ada tinggal di sisinya sesuatu pun. La ilaha illallah. Orang bawa mari kepada mak kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha 100,000 dirham. Banyaklah. Dia pun ambil. Bila ambil, tak kerja buat mak kita gitu. Siti Aisyah tak kerja buat.
Apa yang dia buatnya? Dia duk bagi ke duit tu. Bagi orang tu, bagi orang ni, habis orang miskin dapat belaka. Maka berkata khadamnya baginya. Khadam dia, duk jaga dia kata apa? Wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, jika engkau beli dengan 1 dirham akan daging untuk berbuka puasa engkau atasnya, la ilaha illallah. Dia bagi habis pitih. Terlupa nak beli makanan untuk buka puasa. Allah, dia kata Ummul Mukminin, kalaulah sipai 1 dirham, berasa juga nak makan daging buat buka puasa. Aisyah jawab apa? Allahu Akbar. Katanya, jika engkau peringat akan daku tadi, nascaya perbuat oleh aku akan dia. La ilaha illallah. Dia kata kalau kamu beritahu tadi, aku ambil lah 1 dirham pergi beli makanan. Pun tak bagi tahu, aku duk bagi balik. Tak ingat kau untuk dia sendiri. Subhanallah. Allahu Akbar. Kalau zaman kita lah ni, duk fikir tak? 500 nak beli hal tu. Hal ni banyaklah nak belinya. Sekali dengan perabot, sekali dengan tukar lasir dulu. Lebih 4-5 riyal baru nak pergi bagi. Ni enggak apa lagi. Kawan ni nya bagi habis kau siapa? Makan nak buka puasa pun tak ada nak beli. Allahu Akbar. Tingginya darajat dia radhiyallahu taala anha. Maka ini pangkat terkaya dan ia lebih sempurna daripada pangkat zahid. Habislah. Atas pada kemuncak pangkat zahid ini, pangkat yang keempat, orang ni langsung tak mikir ke dunia. Tak ada. Pangkat terus, mari dunia mari lalu je. Pusing. Orang panggil buat transit je. Terus sini pergi lain habis. Transit dia panggil. Dan ketahui olehmu bahawasanya sebab bagi zahid itu ada 3 perkara. Ni cantik ni. Sebab nak jadi zahid ada berapa perkara? 3 perkara. Yang pertama, takut akan api neraka. Allahu Akbar. Ini yang berat selalu. Kita bila kita takut akan neraka, kita tak akan jadi zahid. Akan tinggal dunia ni yang banyak sangat. Sebab dalam kaedah kata apa? Halaluha hisab wa haramuha azab. Yang halal kita ambil dari dunia ni akan dihisab, akan dihitung, akan dikira. Yang haramnya azab. Allahu Akbar. Jadi orang yang zuhud tak mikir benda ni. Tak mikir. Pakai terus takut neraka, tinggal segala benda. Iaitu zahid sekalian yang takut. Zahid orang-orang yang takut kepada Allah SWT, dia tak ambil dah. Yang kedua, gemar, tamak dia, terlalu berkehendak dia kepada nikmat akhirat. Yang pertama tadi takut neraka. Kumpulan yang kedua ni orang yang sangat tamak, sangat gemar, sangat suka nak kepada nikmat akhirat. Ini lebih tinggi daripada yang pertama. Naik taraf lagi, taraf yang kedua dah ni. Dan zahid yang terjadi padanya zahid sekalian yang arif. Yang harif. Dan bermula ibadat serta harap lebih afdal daripada ibadat serta takut. Yang harap, harap. Jadi dia panggil zahid yang kedua ni, zahid orang yang gemar pada akhirat dipanggil zahid harap. Tulis. Harap. Bermula ibadat serta harap. Kita ibadat, kita harapkan pahala Allah Ta'ala. Harapkan keampunan Allah Ta'ala itu lebih afdal daripada ibadat serta takut. Kerana harap itu melazimkan ia akan kasih. Tinggi perbahasan sikit ni. Orang harap pada satu benda yang menyebabkan dia kasih pada benda tu. Kita bila kita minta satu benda, kita berharap kita dapat sebab kita kasih pada dia. Betul tak? Kita minta benda kita nak. Duk tunggu jawapan ni bila lah nak dapat. Hari-hari pergi buka. Dah sonduk kita nak tengok dapat tak dapat benda ni. Sebab kasih. Tapi kalau kita buat kerana takut pada benda, takut pada apa-apa, itu tidak menunjuk kepada kasih. Ini perbahasan agak detail.
Kena teliti betul-betul. Orang yang harap, bila dia buat satu benda, dia kasih pada benda tu. Orang yang takut, bila dia buat satu benda, kerana takut pada benda tu. Lain jarak dia tu. Maka, dia kata ini adalah merupakan yang kedua. Taraf yang ketiga, dan iaitu yang lebih tinggi daripada dua tadi. Yang tadi takut, yang kedua harap, dan yang ketiga yang lebih tinggi, bahawa adalah sebab bagi zahid itu membesarkan diri daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang ni yang ketiga ni betul-betul hadap ke Allah. Tak berharap apa-apa, pakai suruh Tuhan betul. Kerana membersihkan hati daripadanya dan menghinakan akan barang yang lain daripada Allah taala. Dan itu zahid sekalian arifin. Orang arif ini mana orang-orang yang sudah mengenali Allah Subhanahu wa taala, dan bahawasanya zahid yang lebih sempurna, zahid pada tiap-tiap yang lain daripada Allah taala pada dunia dan pada akhirat. Itu yang pertama ya. Zahid yang lebih sempurnanya, zahid yang nak pada Allah taala saja. Dan kurang daripadanya zahid pada dunia saja. Zahid tak mahu dunia, hanya kurang sikit. Sama ada harta atau kemegahan atau berseronok-seronok, bersedap-sedap atau lainnya. Itu peringkat yang kedua. Dan kurang daripadanya, ini peringkat yang ketiga, zahid pada dunia, zahid pada harta saja. Dunia nak juga, tapi harta kurang tak apa. Sama ada harta atau kemegahan. Dan kurang daripada ini, zahid pada harta saja, tiada pada kemegahan. Megah nak lagi, tapi harta sikit tak apa. Pangkat tu biar ada. Dan lainnya, atau zahid pada setengah perkara, tiada pada setengah yang lain. Yang ni kita zahid dalam bab apa? Dalam bab pakaian boleh zahid. Tapi dalam bab makan minum, masya-Allah tabarakallah, 4 kali tambah. Agaknya lah. Maka orang ni dia panggil zahid setengah. Setengah lagi tak zahid. Dan yang akhir ini dhaif zahid. Kerana kemegahan itu lebih lazat dan lebih diingini daripada harta, maka zahid padanya lebih utama. Orang ni zahid kemegahan ni orang suka. Pasal itulah ada seorang tu cerita, orang tu dia suka jadi ketua. Apa-apa tepat pun dia nak jadi ketua. Dalam kampung nak jadi ketua. Kalau dia pergi berjalan nak jadi ketua. Lepas tu cerita lah ni, orang pun tanya dia. Dia kata, awak ni kalau masuk dalam syurga jadi koli, jadi pengikut. Masuk dalam neraka jadi ketua. Nak masuk neraka, masuk syurga. Dia kata masuk neraka pun tak apa. Asal kau jadi, yang penting dia jadi ketua dalam tu. Kata berat cerita talu ni. Dia panggil cerita orang gila jadi ketua. Berat juga tu. Kau pun tak berat penyakit. Berat juga tak. Dia kata tak apa masuk neraka pun, asal dia jadi ketua juga dalam neraka. Dia tak tahu neraka tu lagu mana. Kalau dia tahu neraka tu azab, dan dia waras sungguh, boleh jadi orang ni tak apa molek lah ni tak. Itu cerita dia. La ilaha illallah. Dan bahawasanya perbezaan antara zahid dan fakir. Tengok. Perbahasan kita yang seterusnya, perbezaan antara zahid dan fakir. Apa beza dua ni? Sebabnya zahid ni tak mahu ke dunia. Fakir apa pula? Tengok dia bahas. Bahawasanya zahid itu terasing ia daripada dunia kerana taat, serta kuasa ia atasnya. Tengok ni. Perbezaan yang pertama ni agak tinggi. Dia kata beza di antara fakir dengan zahid. Zahid ni, orang ni terasing daripada dunia dalam keadaan dia mampu untuk mencapai dunia. Kita boleh kalau kita nak dunia banyak, kita kejar dia betul-betul, masuk bisnes, masuk tu masuk ni, tak apa, tak sempat ibadat pun, tak sempat belajar pun tak apa, asalkan kita boleh benda ni. Tapi kita tak nak buat. Kenapa tu? Allah, saya nak tumpu masa saya ni kepada ibadat,
nak tumpu masa saya pada belajar, kepada tolong orang, maka kurang sikit darjat saya. Itu dia panggil zahid. Adapun jika terasing engkau daripada dunia, pada ketika gemar engkau padanya, maka itu dinamakan fakir. Dunia tak mari pada kita. Nak kat kita ke dunia ni Tuhan lah tahunya. Lambat orang cerita, beli saham ni naik kaya, orang selalu beli. Beli benda ni kaya, masuk selalu. Hari ni pula masya-Allah tabarakallah. Orang kempen ni lah kempen ni. Kempen masuk syarikat ni boleh selalu pulangnya. Masuk 5,000, bulan lepas boleh 5,000 juga. Allah. Gada setengah-setengah orang kampung ni. Pergi gada bagai-bagai. Nak masuk saham ni. Masuk tak ada setengah bulan nampak nipu. Kena ke dia. Ini dia panggil orang yang nak pada dunia tapi tak mari. Dia nak tak mari. Apa siapa dia orang ni? Dinamakan orang fakir. Tu orang fakir. Kenapa sesak tu? Allah habis tenaga, habis usaha buat cari dunia tak dapat. Pakailah dia. Orang zuhud ni dunia dia boleh ambil. Tapi dia tak mau. Dia nak sekadar yang ada je untuk cukup ibadat Allah Taala, maka nama dia zuhud. Zuhud itu maknanya orang berpada dengan apa yang ada, tidak bergantung hati dia dengan dunia yang tak mari. Boleh jelas ke tidak perbezaan di antara zuhud dengan fakir? Fakir dia nak tapi dunia tak nak dengan dia. Itu ibaratnya. Orang zuhud dunia nak dengan dia tak mau. Orang fakir dia nak ke dunia, gila-gila nak ke dunia, tapi dunia tak nak dengan dia. Jelas perbezaan yang sangat ketat. Fakir itu makna apa? Tiada ada zahid ia, tetapi ada baginya fakir itu kelebihan atas kaya. Fakir itu ada lebih pada kaya sikit. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yadkhulu fuqara'a ummatil jannata qabla aghniyaihim bi 500 am. Artinya masuk syurga sekalian orang fakir umatku dahulu daripada sekalian orang kaya daripada mereka itu dengan 500 tahun. Dan pada satu riwayat dengan 40 tahun. Jadi 500 tahun tu tutup kurungan. Setakat tu ya terjemah hadis. Masuk syurga fakir umatku dahulu daripada sekalian yang kaya daripada mereka itu dengan 500 tahun. Tutup kurungan. Setakat itu terjemah hadis. Tengok apa dia kata. Tengok hadis nombor 2 di bawah. Rawahu Tirmizi an Abi Hurairah wa qala hasanun sahih. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata sanadnya hasan sahih. Dalam kitab Al-Jami'us Shaghir juga, dalam Tahqiq Jami'us Shaghir juga mengatakan hadis ini sahih. Jadi orang fakir di kalangan umat aku ni masuk syurga dulu daripada orang kaya 500 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 40 tahun. Sebab apa? Tengok sini. Ni huraian hadis. Jangan fikir lagi. Dan pada satu riwayat dengan 40 tahun. Fuqara umat ini masuk syurga dulu daripada orang kaya dia 40 tahun. Ini satu riwayat. Maka ditanggungkan riwayat 500 tahun itu atas mendahului fakir zahid atas yang gemar pada dunia. Tu dia. Riwayat 500 tahun itu atas mendahului orang fakir dan zahid itu hak yang gemar pada dunia. Maka ditanggungkan riwayat 500 tahun itu atas mendahului fakir, dan riwayat 40 tahun itu atas mendahului fakir yang lobo atas yang kaya yang lobo. Macam mana ni? Hak 500 tahun itu mendahului orang fakir ni dahulu daripada orang kaya yang zahid tapi gemar dia pada dunia. Gitu. Riwayat 40 tahun itu mendahului fakir yang lobo. Hak tu fakir tak lobo. Maka 500 tahun dia mendahului orang kaya. Hak 40 tahun ni fakir yang lobo atas kaya yang lobo. Sama-sama lobo belaka dua tu. Jadi 400 tahun. 40 tahun ya. Sikit ya beza.
Menyebut akan dia oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Letak full stop situ, noktah situ. Mana cerita ni riwayat Imam Ghazali daripada Ulumuddin dalam Ihya dia syarah yadkhulu fuqara ummati itu. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan mensahihkan dia oleh muhaqqiq kitab Al-Jami' As-Saghir. Dan bersembah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah berdoa. Rasulullah berdoa. Dia kata apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskina. Apa ayat tu? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Artinya Allah hidupkan oleh kamu akan daku miskin dan matikan oleh kamu akan daku miskin. Tutup kurungnya lepas pada miskin. Macam mana kita nak faham? Nabi kita doa miskin. Tengok dalam syarah hadis dia kata apa. Yang pertama sekali takhrij hadis. Nombor 2 di bawah. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Riwayat Imam Tirmizi wa hasanahu. Imam Tirmizi menganggap mengata hadis ini hasan dan ditahqiq oleh ulama yang mutaakhir ini dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir mengatakan hadis ini sahih. Tengok cerita dia sikit. Tanda kalau boleh tanda di buku tu. Anas radhiyallahu taala anhu dia cerita. Nabi kita kata baca doa ni, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidup aku miskin. Matikan aku dalam miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumil qiyamah. Kumpulkan aku, bangkit aku bersama orang miskin pada hari kiamat. Macam mana kita nak faham? Faqalat Aisyah. Ini Amah ni. Aisyah pergi tanya selalu. Isteri dia yang paling cerdik ni pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia tanya? Lima ya Rasulullah. Aisyah tanya, lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa Rasulullah minta macam ni? Minta miskin macam ni, apa maksudnya? Qala innahum yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim bi 40 kharifan ya Aisyah. Kerana orang miskin ni masuk syurga dulu daripada orang kaya 40 tahun. La taruddil miskin walau bi syiqqi tamratin ya Aisyah. Nabi kata kalau mari orang miskin minta benda-benda di rumah kita, jangan kamu tolak dia pergi walaupun setengah biji tamar. Buah tamar ada sebiji, kita nak makan setengah, kita kopak setengah, bagi orang miskin. Jangan dihampa hati dia. Mana kalau orang miskin mari, duit dalam poket kita ada RM1, kata ambil awak 50 sen, saya 50 sen. Sama-sama tak ada duit kita hari ni. Hebat tak hebat tu? Ahabbi al-masakin. Kata Nabi lagi, ya Aisyah, sayangilah orang miskin. Wa qarribihim, dekatkan mereka dengan kau. Kalau dia orang mari, dekat, suruh masuk dalam rumah. Ni kita ni terbalik ni. Mari orang miskin nak buka pintu malah. Mari dah popo malah tu. Kata selalu. Tak. Allah kalau mari orang kaya, pintu spek berasa nak buka apa habis pintu. Biar kereta masuk dalam rumah. Mereka masa sedih. Allah. Fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah. Nescaya Allah Taala akan hampirkan enti Aisyah dekat dengan Allah pada hari kiamat. Faham betul-betul dah ni? Jelas ke tak jelas hadis ni? Hadis Nabi kita beritahu kepada Aisyah. Baiklah. Kita pergi kepada syarah. Apa makna ya Allah hidupkan aku miskin? Apakah kita hidup miskin ni, kita doa macam ni bermakna ya Allah jadikanlah aku miskin, kau minta sedekah dengan orang? La, bukan macam tu. Maksud hadis ni tanda kat tepi kitab. Yakni khashi'an mutawadhi'an. Kalau tidak, hadis kalau kita salah faham, kita tak berani nak berdoa ni. Berapa ramai orang tanya, dia kata ustaz, saya tak nak doa dengan hadis ni, saya tak berani. Sebab nanti Allah Taala jadikan saya miskin, susah pula. Orang lain pula kena bantu saya, ustaz pula kena minta derma untuk saya. Itu salah faham. Maknanya kalau kita doa dengan hadis ni, sebagaimana Nabi kita doa, Allahumma ahyini miskina
wa amitni miskina. Maksud dia apa? Ya Allah, hidupkanlah aku ini dalam keadaan khusyuk kepada Engkau, dalam keadaan tawaduk kepada Engkau. Walaupun kita banyak duit, kita kaya, kita ada pangkat, tapi kita khusyuk, kita rendah diri kepada Allah, kita tidak takbur dengan manusia. Itu maksud ahyini miskinan. Hidupkan aku dalam keadaan miskin, maksudnya dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tawaduk. Bolehlah kalau nak doa ni. Maksud ni macam ni. Tapi kalau nak minta miskin sungguh, berat juga. Kan Nabi kita ajak kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Beri kepada kami kebaikan dunia. Tiba-tiba kita minta miskin. Dalam hadis tadi, baca zikir pagi petang ada Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku minta berlindung dengan Engkau daripada kafir dan daripada fakir. Macam mana nak taufik? Kalau kita tidak terjemah macam ni, miskin dengan sini dengan makna tawaduk, dengan makna khusyuk, hadis itu nampak bertembung dengan hadis yang kedua, ya Nabi kita minta berlindung daripada minal faqri, daripada kefakiran. Jadi macam mana pula dia berlindung fakir, lepas tu dia nak jadi miskin. Jadi kata ulama hadis, dia kata hadis ini yakni khasyi'an. Qala Ibnul Asir dia kata apa dalam kitab syarah dia Jami' arada bihi tawadhu' wal ikhbat wa an la yakuna minal jabbarin al mutakabbirin. Jadi Nabi maksud miskin di sini iaitulah naknya tawadhu', merendah diri, tidak termasuk di kalangan orang jabbarin, orang-orang yang sombong, orang-orang yang takbur. Jelas pada kita. Tanda dah di buku, tanda dah. Nanti nak mengajar esok orang lagi duduk banyak doa miskin. Orang kata apa pula ustaz minta miskin? Tak apa, miskin pun miskin lah. Minta derma minta tak, bukan maksud miskin maknanya sesak. Apa kedana lah. Maksud miskin di sini arada bihi at-tawadhu'. Tulis. Miskin dengan makna tawadhu' dan khusyuk kepada Allah Taala, merendah diri kepada Allah, tidak takbur. Dalam Fathul Bari, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar ketika cerita hadis ni, apa dia kata? Fal muradu bihi alla yujawiz bil kafaf. Maknanya jangan salah sampai peringkat al-kafaf. Intaha. Tuhfatul Ahwazi kata apa? Allahumma ahyini miskinan. Jadikan aku ni miskin. Qila huwa minal maskanati wa hiya az-zillati wal iftiqar. Maknanya jadi aku ni orang yang hina diri kepada Allah, bukan hina dengan manusia, jangan. Fa arada sallallahu alaihi wasallam bidzalika izhar tawadhuhi. Nabi kita dalam hadis ini nak menzahirkan tawaduknya dia kepada Allah, dan berhajatnya kepada Tuhannya, nak memberi irsyad, memberi bimbingan kepada umatnya supaya merasai sifat tawaduk, dan menjauhkan diri daripada sifat-sifat takbur. Itulah kepahaman kita tentang Allah ma'ahyini miskinan. Kalau kita tak faham di sini, kita akan lari makna dia tu, kita akan lari daripada kepahaman yang betul. Dan apa ni? Wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika baju besinya tergadai di tangan Yahudi kerana hutangnya sebab nafkah ahlinya. Tengok cerita hutang Nabi dengan Yahudi ni. Nombor 3 di bawah dia kata rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis Bukhari Muslim ada cerita mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang dengan Yahudi. Nabi kita mati dalam keadaan baju besinya tergadai di rumah orang Yahudi, nak berhutang makanan untuk keluarga dia. Tapi miskin sungguh. Dari segi tak ada makan minumnya, tapi walaupun miskin gitu bukan makna sesak apa kerana tidak. Nabi kita nak tunjuk adab pada kita supaya bersikap tawaduk. Dan ketahui olehmu bahawasanya orang miskin, jika ada ia terpedaya dengan barang yang diberi akan dia, jika ada ia jika ada ia berpada dengan barang yang diberi akan dia, dia tak ada dan tiada ia loba pada menuntut harta. Orang ni fakir, apa yang dia ada dia berpada,
tidak lobo nak pergi cari lagi. Sampai nak mengaji tak boleh, nak semaya Jumaat pun tak sempat ni. Maka pangkatnya hampir daripada pangkat orang yang zahid. Naik tarah dah sikit. Kita biar naik tarah kat puak kita ni. Jangan duk sedih sangat. Kata Nabi SAW, tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafa. Tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafa. Artinya bermula syurga bagi mereka yang Islam ia dan adalah kehidupannya sekadar memadak ia. Lepas memadak ia tu tutup kurungan, tamat terjemahan hadis. Tengok hadis di bawah ni, nombor 4 dia kata. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dengan lafaz tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'. Jadi kebaikanlah, kebertuahanlah, tuba, syurgalah bagi orang yang diberi petunjuk pada Islam dan kehidupannya berpada sekadar ada dan qanaah, merasa cukup apa yang ada. Allah Ta'ala beri banyak mana kepada kita, kita terima kasih kepada Tuhan. Alhamdulillah sentiasa. Itu maksudnya, naknya orang ni jangan tamaklah, kita jadi zahid cukup. Tetapi hanya sahaja besar pahala fakir itu jika ia sabar dan redha dan memadakan ia akan yang ada. Jadi kita berpada dengan apa yang ada. Tapi kena kerja, bukan kata tak kerja tu dia panggil pemalah. Dan bermula sabar itu atas kepapaan itu adalah ia permulaan bagi zahid. Orang ni miskin, dia sabar. Permulaan bagi zahid. Dan tiada sempurna zahid dan lainnya melainkan dengan sabar. Maka adalah menyebut hamba saya nak sebut lepas pada ini akan bab sabar, kemudian daripada bab zahid. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab yang keempat pada menyatakan sabar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.